Assalamualaikum dan hai guys, saya Haziq Roslan. Nama panel saya ialah Ismi Haziq. Saya merupakan salah seorang penulis The Converse Journey, Hidayah Dicari Bukannya Dinanti. Buku ni saya tulis bersama dengan kawan saya iaitu Sister Munira. Ataupun nama betulnya Munira Luqman Hakim. Okay, buku ni kami tulis berdasarkan kisah-kisah para mu'alaf yang kami kenal dan kami jumpa. Dan kami rasa kisah-kisah tu sangatlah patut kami kongsikan dengan kalian semua. So that's why lah. Dan hasilnya buku ini, buku ni bukannya sekadar kisah-kisah cerita macam kita baca buku cerita macam tu je. Tak. Kami mampatkan lagi konten buku ini dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan juga kata-kata motivasi. Kiranya bukannya satu buku cerita semata-mata, tapi dia banyak kisah-kisah yang dimampatkan dengan pelbagai sumber-sumber Al-Quran dan juga hadis. So you guys akan rasa bosan lah bila baca buku ni. Saya tertarik nak kongsikan dengan you guys tentang satu kisah. Kisah saya berkecimpung dalam kebajikan mu'alaf. Saya secara ringkasnya saya telah berkecimpung dalam kebajikan mu'alaf ni sejak 2015 lagi. So hampir 8 tahun sejak saya belajar di Universiti Malaysia Sarawak. Kat Sarawak ni benda mu'alaf ni adalah benda biasa. Kat Semenanjung je rasa macam orang masuk Islam adalah satu benda macam wow. Kalau kat Sarawak tu common lah macam masuk Islam maybe nak kahwin, mostly orang masuk Islam sebab nak kahwin lah. Tapi kita tak boleh katakan niat tak menghalalkan syara. Tak. Walaupun dia niat untuk kahwin, dengan harapan dengan berkahwin itulah salah satunya medan dakwah. Dan termasuk dalam satu kisah masa zaman Nabi dulu pun ada orang masuk Islam sebab nak kahwin, dan kami tulis kisah tu adalah dalam buku ni, salah satu dia. Sepatah balik pada kisah saya berkecimpung dalam kebajikan mu'alaf sejak 2015. Ada satu masa tu saya dah masuk degree. Dan saya tiap-tiap hari Sabtu malam saya akan bersama dengan Kak Adilah bersama tim dia iaitu Baitul Ilmi di Kota Sambarahan. Kami akan berkongsi, kami akan belajar mengajar anak-anak mu'alaf yang ada kat situ, ajar mengaji, dan lepas isyak kami akan ada kelas Fardu-Ain untuk para mu'alaf dan juga anak-anak ada sekali lah. Dan ada satu masa tu ketika saya di tahun 2 semester 3, ingat lagi sampai sekarang, tak boleh lupa kisah ni. Iaitu saya down sebab apa, result saya jatuh. Result saya jatuh lagi masa tu. Saya dah dapat 2 semester dapat anugerah dekan, dapat pointer tinggi. Dan masa semester ketiga ni terlalu banyak dugaan-dugaan yang saya hadapi. Saya tak dapat college, saya terpaksa merempat. Lepas tu kawan-kawan banyak free rider, banyak tak buat kerja, saya terpaksa buat kerja diorang. So walhasil saya punya carry mark tak berapa nak cun. Ada satu subjek tu carry mark saya memanglah rendah, sehingga kan kalau saya dapat 100% pun untuk final tetap takkan dapat A. So saya rasa macam saya mencari satu keajaiban untuk dapatkan pointer yang tinggi, walaupun saya tahu saya satu mission impossible untuk dapatkan dekan lagi untuk SEM ketiga tu. So apa yang saya buat, saya tiap-tiap kali saya jumpa orang, saya akan minta doa mereka untuk saya. So diorang pun doa, semoga kau dapat 4 flat, semoga kau dapat dekan, macam-macam lah doa-doa. Sini-sini kawan-kawan. Even saya minta doa macam cik cleaner pun saya minta, cik tolong doakan saya, tolong doakan kami, cakap Sarawak kan diorang. So diorang pun macam semoga berjaya, semoga beri kejayaan, macam tu lah diorang punya doa. Tapi saya berjumpa dengan seorang anak mu'alaf ni di Baitul Ilmi bersama dengan Kak Adilah. Ni rumah, lebih kurang macam rumah perlindungan untuk mu'alaf, in the same time rumah pengajian untuk mu'alaf lah, Baitul Ilmi ni, yang dipelopori oleh Kak Adilah. Cerita dia, saya jumpa dengan seorang anak mu'alaf tu dan saya mengajar lah. Ajar mengaji je, bukan ajar agama hebat-hebat pun, kita ajar mengaji je, tak adalah hebat mana kan. Ajar mengaji dekat anak mu'alaf tu, belajar Iqra'. Habis belajar Iqra' tu, saya pun secara spontan saya cakap kat adik tu, tolong doakan abang tau, sebab abang nak final ni.
Saya mengharapkan doa anak-anak ni masih lagi suci berdosa kan. Dia masa tu adik tu dia gelarkan nama dia Apek. Lepas tu dia cakap kata-kata dia yang dia balas balik apa yang saya cakap tu, yang membuatkan saya rasa macam tersentak sampai sekarang, iaitu dia cakap ringkas je, saya doakan abang dapat redha dan rahmat Allah. Saya macam wow, Masya Allah, selama ni saya jumpa dengan semua orang doa untuk saya dapat kejayaan untuk dalam peperiksaannya, dan saya dapat pointer yang elok. Tapi adik itu doa beyond than that, iaitu dia doa supaya kita dapat redha dan rahmat Allah. Pula saya rasa macam tersentuh sangat, iaitu selama ni kita kejar apa? Kita hanya kejar kejayaan dunia, dan kita tak tahu satu masa nanti masih kita akan tinggalkan dunia kan. Dan kita nak dapat apa? Kita nak dapat satu tempat yang abadi, yang tenang, yang marvelous. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita dapat redha dan rahmat Allah. Belah kita dapat pergi ke tempat tu. So kata-kata adik itu, saya yakin bukannya dia yang cakap semata-mata, tapi adalah hidayah daripada Allah. Sebab itulah sampai sekarang saya masih lagi berkecimpung dalam kebajikan mu'alaf. Sebab apa? Diorang ni adalah satu special tau. Macam kita dah born Muslim, tapi diorang born bukan dalam Islam, tapi diorang mencari Islam, dan seakan-akan Allah macam nak pilih diorang untuk masuk ke syurga dia, untuk dapat redha Allah tu. Itulah perkongsian saya untuk video kali ini. Satu, saya nak promote lah buku saya ni. Saya buat sini. Kalau ada siapa-siapa yang nak baca dan nak mendalami, nak berkecimpung dalam aktiviti mu'alaf, boleh baca buku ni, dan juga boleh PM kami, boleh PM saya, bolehlah join jadi sukarelawan untuk Hidayah Center Foundation. Kami menjaga kebajikan mu'alaf, dan dalam masa yang sama kita sebarkan Islam. Poin saya kedua ialah kita kena mencari redha Allah dan juga rahmat Allah. Itu kita punya utmost, yang paling hebat sekali. Kita punya impian, kita punya cita-cita, sepatutnya kita mencari redha dan rahmat Allah. Yang lain-lain tu adalah sampingan. Kita kena cari satu tempat secure kita yang sesuai, iaitu di alam akhirat nanti, di mana di syurga, insya-Allah. Sekian, semoga manfaat video ini kepada kalian yang sudi menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.